Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinian Zarif Khairi bin Khairi. Nombor metrik 050635. Okey, kita pada hari ini kami akan membentangkan Wajhatul Ula di dalam kitab Dakwah Islamiah. Okey, untuk Wajhatul Ula ada 3 perkara yang ditekankan. Yang pertama ta'rif ilmu dakwah. Yang kedua bayanun Nash'atu ilmu dakwah. Yang ketiga silah ilmu dakwah bil ulum syariah al-ukhra. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada ta'rif ilmu dakwah. Ya, ta'rif yang diambil daripada Syekh Muhammad Rawi. Hiya ad-dawabit al-kamilah li sulukil insani wa taqrir al-huquq wal wajibat. Di mana maksud dia undang-undang yang menyeluruh pada perjalanan manusia dan ditetapkan kebenaran dan kewajipan. Dan seterusnya kita pergi kepada ta'rif yang diberi oleh Syekh Muhammad Al-Khudri Hussein, Da'watul Ilah Islam, dakwah kepada pengislahan. Hassan nas 'ala al-khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar liyafuzu bi sa'adah al-'ajil wal ajil. Hassan nas 'ala al-khairi wal huda, iaitu menyeru manusia kepada kebaikan dan kebenaran, dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, supaya mereka menjadi golongan yang sentiasa berjaya dan gembira buat selama-lamanya. Seterusnya ta'rif al-ilmu dari segi luar, iaitu idrakul syai' bi haqiqatihi, mengetahui sesuatu dengan hakikatnya. Kemudian dari segi istilah majmu' masail wal usul kulliyah tajma'uha jihatan wahidah, yang bermaksud perkumpulan masalah dan perkara asas secara keseluruhan yang dihimpunkan untuk kepada satu arah. Dan seterusnya marahil dakwah ada 3 peringkat, iaitu yang pertama tabligh, yang kedua takwin, yang ketiga tanfiz. Dan pengertian dakwah dari segi luar, at-talbu, iaitu tuntutan. Da'a bisyai', da'a ila syai', menyuruh kepada sesuatu dan menyuruh ke arah sesuatu. Dan dari pada sudut istilah, tablighul islamu linnas, iaitu menyeru, menyampaikan Islam kepada umat manusia. Wa ta'limuhu iyahum, dan mengajar kan kepada mereka sehingga mereka mengetahui. Wa tatbiquhu fi waqi'il hayah, wa tatbiquhu fi waqi'il hayah, dan mengaplikasikan semua itu dalam kehidupan mereka. Seterusnya penjelasan kepada ayat Quran, yatlu alaihim ayatihi, iaitu penerangan dan penyampaian. Wa yuzakihim wa yu'allimuhum kitab, iaitu tarbiyatu wa ta'lim, arti latihan dan pendidikan. Wa yu'allimuhum kitab, iaitu tanbik wa tanfiz, iaitu berdasarkan kepada Al-Quran, sunnah dan jumhur ulama semua sebagainya. Nama diberi Asma Adewa binti Muhammad Saleh, nombor matrik 051700. Seterusnya, saya menyambung ta'rif dakwah dari Ustaz Bahi Al-Khawli biqawlihi nukilal ummah min mahid ilal mahid, yang bermaksud perpindahan umat dari satu situasi ke situasi yang lain. Seterusnya, menurut Dr. Rauf Shibli بقوله الحركة الإسلامية في جانبها النظري والتطبيقي. Maksud dari Dr. Rauf Shibli ni, pergerakan Islam dari aspek teori dan praktikal. أن الدعوة تطلق أحيانا على الإسلام نفسه المدعو إليه. Tidak lupa juga bahawa dakwah juga perlu dilakukan ke atas umat Islam sendiri. ولعل منه قوله تعالى له دعوة الحق. فقد ذكر Imam Ibn Jauzi. Menurut Imam Ibn Jauzi,
ketika mentafsirkan ayat ini, terdapat dua pendapat. Yang pertamanya, annaha kalimatut tauhid wa hiya la ilaha illallah. Pendapat pertama ini daripada Ali wa Ibnu Abbas wal jumhur. Lafzus tsani anna Allah azza wa jalla wal haq faman da'ahu da'al haq. Okey, ini pendapat daripada Hasan. Walau bagaimanapun, takrif dakwah jika dikembalikan, ia kembali kepada dakwah ilal Islam. Dan kesemua takrif tadi majmu'atul qawaid wal usul allati tuwassilu biha ila tabligh al-Islam linnas wa ta'limihi wa tatbiqihi. Maksud kesemua takrif itu adalah kaedah dan prinsip yang disampaikan pada manusia untuk mengajarkan dan menggunakannya. Kesimpulan pada perbincangan, anna syabha min qasara makna dakwah ala tabligh al-bayan wa ta'lim wa tatbiq ila umuri kharija anid dakwah, yang bermaksud terdapat keraguan dalam mengetahui takrif ilmu dakwah dari segi penyampaiannya, penerangannya, pendidikan dan amalan dakwah yang melampau, bersertakan dalil yang berbunyi wa ma'alar rasul illal balaghul mubin, yang bermaksud kewajipan rasul tidak lain hanyalah untuk menyampaikan dengan jelas. Disebabkan terdapat beberapa syubhah, jadi di sini sudah dijelaskan al-ijabah an hadhihi syubhah. Awalan, al-hidayah fa innama hiya 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud hidayah ini Allah punya kuasa, hanya dimiliki olehnya sahaja. Seterusnya, apabila seseorang itu menerima Islam, para pendakwah mesti mengajar mereka tentang agamanya. Seterusnya, as-sa'yu li tatbiq hadzal din fi hayatihim, usaha untuk menerapkan agama dalam kehidupan mereka. Akhir sekali ialah fahami saudaramu dengan agamanya dan mengajarkannya Al-Quran. Sekiranya seseorang itu telah menerima Islam, ya'laku hasara amalur rasul, maksudnya dia telah menghadkan kerja Rasul untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Kama ja'a fi qawlihi ta'ala wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh, yang bermaksud jika mereka berpaling maka kewajipanmu adalah untuk menyampaikannya. Jadi maksudnya kat sini, kalau seseorang itu menerima Islam, maka dia telah menghadkan kerja-kerja Rasul dalam dakwah. Jadi tugas dia pula untuk berdakwah kepada orang lain. Dalam bahasa mudahnya, Nabi Muhammad SAW ini perlu berdakwah kepada zaman ketika baginda masih hidup, dan seterusnya tugas para sahabat dan tabi'in sehingga zaman kita. Jadi kitalah yang perlu meneruskan dakwah itu. Wa khulasatul qaul, para pendakwah yang bekerja dalam mana-mana medan yang dipilihnya mestilah sesuai dengan kerja dakwah yang terhormat dan menghadkan fahaman dakwah Islamiah supaya tidak dilihat dari sudut yang berbeza dan menyimpang dari amalan Nabi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dia Bini Muzaffirah binti Zapro. Nombor matrik 049607. Saya akan menyambung pembatangan kawan saya. Amma an alaqatuhu wa silatuhu bil ulum asy-syar'iyyah al-ukhra. Adapun ilmu dakwah ini ada hubungannya dengan ilmu-ilmu syariat yang lain. Fala syak fi anna al-ulum asy-syar'iyyah qad ta'addadat wa ta'awwanat bihasbi mawdu'atiha. Fakullu ilmu min hadhihi al-ulum yabhasu fi janibi min jawanibi ulum al-Islam al-kamil asy-syamil. Tidak syak lagi pada ilmu-ilmu syariat ini terdapat pelbagai dan jenis-jenisnya mengikut tajuknya. Dan setiap ilmu ini telah dibahaskan dalam satu aspek Islam yang menyeluruh dan sempurna. Wa inna an-naziru fi tabi'atu wa nash'atul ulum al-islamiyah muta'addadah yajiduha tarji'u ila ahli umur salasah ay al-millah al-syariah al-manhaj. Dan seperti yang terlihat pada alam dan perkembangan ilmu Islam ini terdapat terbahagi kepada tiga, iaitu al-millah, agama, wa syariah, syariat, dan manhaj, metod. Faqala subhanahu mubayyinan wahdah al-millah, seperti mana kata Allah menerangkan agama yang satu. Dalam surah An-Nahl ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa auhayna ilaika an attabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin, yang bermaksud kemudian kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaklah engkau menurut agama Nabi Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar dan tiadalah ia dari orang-orang musyrik. Pada ayat ini menerangkan bahawa agama Nabi Ibrahim itu adalah agama yang benar sejak dari dulu lagi.
Kama qala Allah Ta'ala mubayyinan ta'addada asy-syari'u wal manahiju. Seperti mana Allah berfirman dan menerangkan terdapat pelbagai syariat dan metod. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 44 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab-kitab itu, Nabi yang menyerah diri menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi, dan dengan juga ulama mereka dan pendeta-pendetanya menjalankan hukum Allah, sebab kerana mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah, Taurat. Dan mereka pula adalah penjaga dan pengawasnya. Ayat ini bermaksud bahawa kitab Taurat itu telah diturunkan kepada Nabi Musa. Dan diterangkan juga syariat dan ditetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi. Iaitu hukum seperti jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga. Wa yakfi huna anna na'lamu bi anna dirasah, dan cukuplah dengannya kita mempelajari di dalam pembelajaran ini al-millah asbahat min ikhtisas aqsamul al-aqidah fi jami'at al-islamiyah al-yawm. Agama itu telah dikhususkan pada bahagian Islam pada hari ini. Syariah asbahat min ikhtisas aqsamul kitabah wa sunnah al-fiqh wal usul. Dan syariat itu telah dikhususkan dalam bahagian kitab dan sunnah dan fiqh wal usul. Dan manhaj metod itu telah di asbahat min ikhtisas aqsamu al-aqidah, telah dikhususkan di dalam bahagian akidah. Pada tajuk ini telah diterangkan bahawa dalam mendalami ilmu dakwah ini tidak semestinya perlu pada ilmu itu saja, dan mestilah mempunyai ilmu-ilmu yang lain yang berkait rapat dengan ilmu syariat yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nik Nurul Atirah binti Nik Bustaman, nombor metrik 049707. Saya akan sambung perbincangan daripada kawan saya. Yang pertama ialah Aqsamul Aqidah. Aqsamul Aqidah hiya dirasatul aqidah allati tatanawalu usulul millah wa furu'iha, dirasatul milalu wa nahlul ukhra. Aqsamul Aqidah ni bermaksud pelajaran yang berkaitan dengan usul agama dan cabang-cabangnya. Yang kedua, Aqsamul Quran wa Sunnah wa Aqsamul Usulul Fiqh, ya Al-Quranul Karim wal Hadithus Syarif wa dirasatu Usulul Fiqh wa Ahkamul Fiqh. Yang ketiga pula, Aqsamud Da'wah. Aqsamud Da'wah ya dirasatu Tarikhud Da'wah wa usuliha wa ta'aruf ala manahijiha wa asalibiha wa wasailiha. Aqsamud dakwah ni bermaksud pelajaran tentang dakwah dan memperkenalkan metod-metodnya. Seterusnya, fa'in mislul millah wa syariah wal minhaj. Di sini terdapat perumpamaan tentang agama, syariat dan metod. Mislul ma'us safi allazi yanba'u min makanin muayyan, summa yamshi fi jadawilu wa sawaki yarwil ard wa yambitu zar'i wa yastaki minhun nas. Maksudnya di sini ialah kita mestilah mencari ilmu dengan betul. Kemudian kita haruslah berkongsi ilmu yang kita ada kepada orang lain. Fa in aydifu aw damuru fi nab'i wa masdarul ma' yusiru ta'siran kabiran fi kamiyatul ma' allazi yasduru anhu fa yad'afu sirahu fil jadawilu was sawaki wa takillu faidatahu wa qad tusabu manatiku kasiratun bisababi zalika bil jafafi wal jidbi. Jika kita tidak mempunyai ilmu yang betul, kita tidak boleh menyebarkannya kepada orang lain. Seterusnya, muhafazatuna ala salamatul manba' wa baqaihi wa salamatul jadawilu was sawaki wa kasratuha an nuhafizu ala safai wa quwwati tudfikuhu wa azamu asarihi wa fawaidihi wa biqadri ahmalina lidzalikal manba' aw ghaflatuna an tilkal jadwali na'ani min tuqdirul ma' wa tughayyiru tabi'atihi wa qillatu tudfikuhu wa dha'fu asarihi. Maksudnya di sini ialah kita hendaklah menuntut ilmu dan mencari ilmu di tempat yang betul, dan ilmu itu ilmu yang jelas. Kemudian kita hendaklah menyebarkannya kepada orang lain supaya dengan ilmu yang kita ada dapat memberi manfaat kepada manusia. Kesimpulannya ialah kita hendaklah mencari ilmu dan menyebarkannya dengan sebaik-baiknya supaya dapat memberi manfaat kepada seluruh umat manusia. Wallahu a'lam.
Nama diberi Nurul Nadira Izzati binti Abu Bakar, nombor matrik 050294. Jadi saya akan meneruskan sambungan iaitu Nash'atul Ilmu Dakwah, yakni perkembangan ilmu dakwah. بدأت الدعوة الإسلامية أول ما بدأت علما وعملا إذ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس داعيا إلى الله يتلو عليهم آياته ويعلم من استجاب منهم لدعوته الكتاب والحكمة ويزكيهم. Jadinya bermula seluruh Islam pada kali pertama ni adalah dimulakan dengan pengetahuan dan juga tindakan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit di antara umat manusia. Untuk apa? Untuk mengajak kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda membacakan ayat-ayat kepada mereka dan mengajar mereka kitab Al-Quran dengan hikmah serta menyucikan mereka. تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك ما تحمل وصبروا وصابروا حتى أظهروا الله دينه وأعلى كلمته وحقق للمؤمنين فتبعه على ذلك صحابته الأكرمون وخلفاء الراشدون فكانوا هاديين مهديين تابعوا المسيرة وحملوا الأمانة وجاء من بعدهم التابعون لهم بإحسان وقاموا بوظيفتهم. Jadi Rasulullah ni telah membawa dakwah ni dengan jalan yang baginda sabar dengan jalan tu, sehingga Allah menunjukkan agamanya, Allah memuliakan firman-Nya dan Allah membenarkan orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah diikuti oleh para sahabat yang mulia, para khalifah ar-rasyidin yang dipandu dengan betul dan yang telah mendapat hidayah. Mereka ni menjalankan amanah-amanah dan tugas mereka dengan sangat baik. ثم تبعهم في ذلك أجيال وأجيال نشير هذا الإسلام وبلغوا فيه كل مبلغ وتضافرت على حمل هذه الرسالة في تلك العصور لا يصرفه عنها صارف لا يثينه عن القيام بواجبها عقبة من العقبات. Kemudian diikuti oleh generasi dan generasi ketika itu. Mereka buat apa? Mereka ni menyebarkan Islam dan menyampaikannya. Jadi mereka ni telah berkumpul untuk menyampaikan pesanan pada masa itulah. Iaitu yang pertama, jangan membelanjakan secara tunai dengan pembaziran, serta jangan berputus asa dari menjalankan tugas-tugas walaupun banyak rintangan dan halangan. حتى حلفاء في المسلمين حلفاء أضاعوا كثيرا من تلك الخصائص ووفلوا عن كثير من هذه الواجبات فكانت هناك مجتمعات كثر فيها القائدون وقلل فيها الدعاة الآملون كما نمت فيها مفاهيم مغلوظة قصدت العلم عن الأعمال وأضاعت بركاته. Bahkan di belakang umat Islam ni sebenarnya banyak ciri-ciri nilai Islam ni yang hilang dan banyaklah tugas ni diabaikan. Terdapat setengah masyarakat ni di mana banyak pengkalan namun sedikit sahaja pendakwah yang bekerja. Jadi mereka ni mengasingkan ilmu pengetahuan daripada amal. Ilmu dengan amal berpisah, jadi hilanglah keberkatannya. وأفرزت عناصر تهتم بالعلم على حساب العمل وأخرى تعمل على جهل ثم استيقظ بعض المسلمين من غلفتهم وعرفوا عظم مصيبتهم wajtahidu fi nuhud bida'watihim, dan dirahsiakan unsur-unsur yang penting atas pekerjaan sehinggalah orang lain ini bekerja dalam kejahilan. Kemudian apa? Bangkit sebagai umat Islam dari kecuaian mereka dan mengetahui mereka dah tahu apa salah dan musibah mereka, jadi mereka bekerja keras untuk memajukan dakwah mereka. فكتب حول الدعوة الكاتب والدعاء ما كتبوا وقدموا لهدم هذا علم ما قدموا حتى قامت باسم الدعوة منظومات ومؤسسات صارت فيه الدعوة علما من علوم المتعددة له مؤسساته التعليمية ومناهج الدراسية. Oleh itu, para penulis dan pendakwah ni dia telah menulis tentang dakwah dan mereka menyediakan khidmat ilmu sehingga bangkitnya nama dakwah, organisasi dan institusi. Dengan dakwah itu terjadilah ilmu dari ilmu-ilmu yang pelbagai seperti institusi pengajaran dan kurikulum pembelajaran. Wallahu alam.